Pengajian Minhajul Abidin karangan Imam Al-Ghazali diterjemahkan oleh Syarah bin Al-Fatani dalam bahasa Jawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi bi barakati lamidin. Qala muka surat 84 kan? Kataku maka dengar oleh orang yang sudah okay. Kataku, mana aku beritahu kepada kau, mana pengarang ini sendiri yang menceritakan, Imam Ghazali lah. Maka dengar oleh orang yang akhir akan ini perintah yang amat besar, janjinya yang sangat huru-hara, serta anbiya-nya dan asfiya-nya. Maknanya satu kemurkaan Allah, satu teguran Allah kepada anbiya-nya sendiri, kepada asfiya-nya sendiri, orang yang dia sayangnya sendiri. Maknanya tidak puas hati sedikit saja Allah memberi amaran kepadanya dengan janji menarik balik taraf kenabian, kerana ada sedikit pertanyaan tidak puas hati. Maka Allah memberi amaran, apakah kamu nak ubah dunia ni dengan hanya doamu? Apakah kamu tidak puas hati dengan kehendakmu? Aku nak kena ikut kehendakmu. Musa apa? Maka situ dia kata, cuba perhati, dengar olehmu, hei orang yang ada otak, kata dia. Nubuwah ini standard Nabi, perintah ini amat besar dan janji yang sangat huru-hara, maknanya amaran keras, serta anbiya-nya, Nabi dia sendiri, dan asfiya-nya, orang yang dia kasih. Maka betapa serta orang yang lain daripada mereka itu. Bagaimana orang macam kita, tak puas hati dengan qada Tuhan. Ini kalau saya lah tak jadi macam ni lah. Tu dia. Ini sebab dia tak erti. Kalau saya tak ada macam ni ya. Dia berasa dia lebih baik. Maka orang ini, saudara sekalian, Allah Ta'ala tidak merestuinya. Sebab apa? Tidak meredai kehendaknya. Kehendak ni bermakna susunan Allah yang sudah berlaku. Yang besok kita tak tahu, tapi yang sudah berlaku tu semua dikatakan qada dan qadar. Mari tercetus tidak puas hati, maka kita akan bermasalah. Yang pertama, masalah kita tidak selesai dengan Tuhan, iaitu kita tidak puas hati dengan qadanya. Yang kedua, kita tak senang hati. Macam tu, silap lah aku kahwin dengan dia, aku kahwin dengan orang lain, tak susah lagu ni. Mula tak puas hati. Aku kahwin dengan dia, tak orang setak itu, doktor nak aku tak say. Lekoh dengan dia, dah mula tak ada kerja pula, berhenti pula kerja. Dah tak puas hati. Tidak reda dengan apa yang berlaku, saudara, adalah dosa besar. Tetapi bagaimana nak mengelak benda ni, saudara? Kalau kita pergi ngaji kat luar, dia tak buka kitab ni. Dia buka kitab nak mengatas negara. Hari ni saya bergelegak otak, nasib saya kurang baik betul. Pergi semai Jumaat, lari pergi jumpa tempat ceramah, kena dengan orang masuk penjara. Allah, saya nyari-nyari nak keluar. Han tahu tak, orang yang kena penjara ni orang yang layak jadi menteri. Tengok Mesir serang, tengok dah masuk penjara baru jadi PM. Negara kita pun tuan-tuan kena masuk penjara dulu baru jadi PM. Saya nyari-nyari nak keluar. Ini ngajar aku Keping Pilihan Raya. Sudah 45 minit. Astaghfirullahaladzim. Kita selisih dalam dekat 44. Doa lebih tu Jibril. Saya dah tak lari dah. Selalu saya pergi penyakit lain. Hari ni lari kendor juga. Astaghfirullahaladzim. Pengajian kita tak ada. Pengajian kita selamat ke tidak, kita dah ada api neraka. Apakah kita sudah berpakaian dengan qada-qadar Tuhan, ataupun kita tidak reda dengan qada-qadar tu? Qada-qadar Tuhan. Ada seorang guru pondok, ni cerita tegur saya ya. Anak dia berkasih dengan budak pondok. Jadi anak dia malah anak tok guru. Nak mesti dia nak kahwin dengan anak tok guru lain. Berkasih dengan budak pondok lain hak baru masuk mengaji. Dia tok guru yang marah. Dia marah. Dia masuk surat Jabatan Payung tu. Dia pergi pinjam payung ni, pinjam payung. Payung ni tak ada dapat tahu ke bapak dia. Jadi bapak dia tak setuju dia berkasih dengan pelajar ni. Dia hantar anak dia pergi belajar di Madinah. Jadi dia ni bukan miskin, nak ke Madinah juga tak boleh.
Duduk situ, mengekek kat kampung yang bersikap buruk. Satu hari saudara, bapak dia mengaji, bapak dia jual kebun, atas pergi Mesir, di Madinah juga. Saudara, atas pergi Madinah, jumpa pula di Madinah. Tu dia. Ni kau sana. Balik sini, bapak balik anu. Bapak dia kata, begitulah qada Tuhan. Tutup pondok. Tutup pondok. Pasal apa? Dia tahu dia tidak reda dengan qada tu. Oh, tu dua lagi, tu kata lagi anak dia. Maknanya gitu ya. Jadi ini contoh ya, contoh. Kalau kita tidak menghayati qada Tuhan, kita kecewa lah. Biar. Kalau ditakdirkan saya ni kahwin dengan anak raja, alhamdulillah. Saya jadi permaisuri raja. Tapi andai kata saya kahwin dengan seorang keturunan orang asli Sabah, tak ada masalah. Apa itu apa? Hak telinga dia sama bau. Apa? Kita naik rumah dia saja. Ngai aku. Aku nak tahu aku. Aku orang kata Islam aku. Kita tanya dia, mu agama apa? Islam pak. Tapi makan babi ni. Nak tahu aku. Orang kata Islam aku. Kita tahu apa. Telinga sampai ke sini. Saudara, nak cerita apa kata kalau kita kahwin dengan anak dia. Saudara, bawa balik Malaysia pula tu. Saudara tahu tak apa tak saya tahu lah Nak jadi apa dia kena bunuh berapa orang manusia. Kalau 2 orang, hak ni bunuh 3. Hak 3 ni jadi apa? Kalau tengkorak hak dia bunuh tu kena gantung kat pintu. Baru dia apa? Mana dia berperang dengan kampung lain, dapat bunuh ketua jahat tu, perampok ataupun kampung yang bergaduh tu. Kemudian kepala tu belok letak kat pintu. Baru jadi apa? Tu dia nak kacau anak dia ke? Jangan main. Ini Sabah Sarawak, jangan bergurau ya. Ada satu kawan saya, ni cerita ada rakaman ke tak ada ni jangan jual. Dia pergi dekat rumah Apai. Saya kata jangan. Ini Dayak, dia ada ilmu hantu. Tidak nak mendengar. Pergi juga. Sekali seminggu tak balik. Saya baru cari jumpa dia. Duduk rumah Apai tak boleh balik. Akhir sekali kita bawa balik. Balik ke Malaysia, saudara sekalian. Orang ni orang Kuantan, dia berserah. Kampung Kuantan, nama kampung tu. Di Besar sana. Jadi singgah situ. Kena satu benda yang amat luar biasa, saudara. Siapa tahu ilmu apa? Saya tak tahu ilmu ni. Hantu punya ilmu saya tak reti. Setiap bulan purnama dia jadi tenggiling. Tenggiling atau tenggiling? Setiap kali bulan purnama 15 hari bulan dia jadi tenggiling. Saudara, saya pergi rumah dia. Saya tanya, Assalamualaikum. Apai mana? Dia pun sama dengan Apai juga. Apai mana? Bini dia tunjuk. Dia ada bini. Duduk bawah tangga. Jadi apa tu? Tenggiling. Dengan sisik sekali. Tu dia. Mata gini. Tak boleh, tapi masa dia tenggiling tak ada bercakap lah. Masa dia tenggiling tak ada bercakap. Lepas tu bila habis bulan purnama ni habis lah. Besok dia orang. Ini di Sabah, di Mindanao, bukan, Danau Toba. Dia ni saudara, kita pergi beli apa kat pasar, beli barang-barang berkasut ni. Dia tawar menawar dengan penjual kasut ni. Mungkin apa bangsa apa tak tahulah, dia tengok panjang juga. Dia kata ini berus apa ni? Berus ni tawar menawar, berilah. Dia tu beri. Kemudian tak jadi beli. Dia kata ni dibuat daripada bulu babi dah apa dia kawan ni marah lah. Marah entah dia apa entah dia. Kau nak aku tak bobo. Dia japis kapal jin tanuh dia semua. Saudara, dia sumpah budak ni jadi babi, balik berangkap. Tu dia. Sebab tu jangan sombong tak sama kau ni. Ilmu kafir ada macam tu. Nyong balik naik atas kapal sana, duduk sebelah kanan sengit sebelah. Tu dia. Duduk belakang sengit sebelah. Tak boleh buat apa. Dia kata apa berjala budak ni. Kemudian bawa tanya dia pergi mana tadi. Dia pergi beli kedai mana tadi. Pergi jumpa dengan orang kedai tu. Dia kata dia tipu saya. Dia kata mau beli, tak jadi beli. Apa? Marah kau. Saya kata minta maaf lah, saya sanggup bayar lah apa semua. Ini bayar apa. Dia kata tetapi awak sampai di air boleh
lepas daripada khatul istiwa, dia jadi balik. Saya tak boleh buat apa. Sampai di gelombang besar lah, sampai di perairan kita ni, masuk kepada Laut Cina Selatan, mula kena gelombang besar. Balik letak dekat di rumah dia orang Negeri Sembilan. Kemudian waktu pun masa sebelum hantar ke rumah mak bapak dia, saya pergi tengok dia duduk kat bawah, sedang makan kaca. Dia minum air, ni saya minum air betul lah. Dia minum air, dia minum gelas kan, kejap lagi makan gelas. Ya Allah, dia merangkak. Dia jumpa pinggang, makan pinggang macam kepuk. Astagfirullahaladzim. Tanya dia tengok kan, tak tahu lah. Besok kita nak hantar rumah mak bapak dia. Mak bapak dia orang Negeri Sembilan. Saya nak cerita saudara, jangan sombong di atas muka bumi. Jangan khianat di atas muka bumi. Jangan cakap besar di atas muka bumi. Jangan belagak di atas muka bumi. Kita jadi orang yang jujur saja, ikhlas. Walaupun dia di pihak yang jahat sekalipun, kita kena berumur hati dengan ikhlas. Mengaku kalah, redha ni kisrat. Apatah lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dengan apa yang telinga panjang pun kita tidak boleh khianat, apatah lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada qada dan qadar, kita tidak redha. Allah punya syurga dan Allah juga punya neraka. Kenapa kita tak erti nak redha dengan kehendak dan iradahnya, kudrat dan iradahnya, ataupun qada dan qadar? Kenapa kita tak boleh redha? Sikit salah saja, ini dia pasal lah ni, natang celaka berjarak, anak haram, tu dia 2-3 terelak. Siapa kita? Maka itulah tajuk kita, nak bawa diri kita bagaimana kita nak redha dengan qada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dunia, saudara, begitu depan mata. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sezalim itu. Kalau kita bertaubat, dia ampun. Maka jaga. Tetapi walau bagaimanapun, jaga sekali-kali tidak redha dengan qada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kata nabinya pun dia kena, dia beri warning. Kemudian maka dengar barang dalam firman Allah SWT, di dalam firman-Nya, di dalam sabda Nabi hadis kursi tadi, jika bergerak ini di dalam dada engkau sekali. Mana ni? Betul Jika bergerak ini di dalam dada engkau sekali, yang lain, maka ini pada kabaran nafsu dan pergi datang pada hati. Ini pergerakan hati dah, bukan lidah lagi. Baru terlintas dia di hati, sudah pun mendapat amaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum sepak lagi, baru niat nak sepak pun kena kad kuning tu. Kalau kita main bola, sepak dulu baru kad kuning. Sebab tu main bola saya tak sepak belakang, dia sepak belah depan. Umpire warning macam ni, referee warning. Tu dia. Kalau saya dah sepak belakang, kad kuning. Pasal apa? Sebab sepak belakang mudah patah. Saudara, mudah patah. Sertas sikit saja boleh patah. Pada depan dia tak patah, dia bengkak. Sebab tu kalau sepak belakang, cuit saja kad kuning. Begitu juga detikan hati, sudah berlaku kad kuning. Pasal apa? Daripada hati yang jahat lah lahir perangai yang jahat. Maka sebab itu Allah kawal hati lagi. Bila hati sudah jahat, bagaimana mungkin badan boleh baik? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawal hati dia, bukan tangan. Sebab bila sudah berlaku pada tangan, sudah tidak berguna lagi. Nasi sudah menjadi bubuk. Jangan biarkan tangan bertindak, iaitu kontrol hatinya. Maka sebab tu kita saudara tengok tu, kenapa dia marah wali dia, baru terdetik di dalam dada. Sebab bila sudah berlaku kat tangan, sudah tidak berguna lagi. Maka yang dikawal ialah perasaan sebelum tercetusnya kejahatan. Begitu juga kita. Yang kita jaga ni ialah bagaimana nak proses jadi baik, proses hati kita supaya ada cita-cita berbuat baik. Tapi kalau kita tak jaga hati dia nak suruh baik dengan gitu aja, tidak mungkin. Sebab pergerakan baik dan pergerakan jahat bermula daripada gerakan di dalam dada, iaitu daripada hati. Maka sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala warning pada wali dia ni daripada detikkan hati. Kerana masa itu orang belum tahu. Bila sudah buat jahat, orang tahu. Maka sebab itu dia kawal walinya. Dia mengawal orang yang dia kasihi dengan mencuit hatinya. Sudah sekadar, tidak perlu menjadi latihan keras. Tidak perlu kita pergi nak turun bukit, tak perlu. Kita hanya dia cuit hati, kita sudah mula rasa nak berbuat baik. Allah Ta'ala
gunakan sistem ini kepada wali-walinya. Tidak kita tengok, tak payah belajar banyak, belajar sikit saja faham, belajar sikit saja kita nak buat baik. Sebab apa? Allah gerakkan dari dalam. Dia tidak gerak lagu fizikal. Cuba kita tengok saudara sekalian, orang belajar fiqh 10-20 tahun dapat apa? Sebab apa? Dia menggunakan kekuatan akal dan kekuatan pidato, tetapi tidak menggunakan kekuatan rohani. Sebab itu Allah SWT mengajar Nabi-Nya dengan menggerakkan dari dalam. Nabi SAW sendiri pun sebelum jadi Nabi, dia operate dada Nabi semasa umur 10 tahun. Lepas tu operate lagi sekali semasa umur 39 tahun. Sebab apa? Kebaikan dan kesempurnaan Nabi SAW dari dalam. Sebab tu secara pengajian kita berbeza. Banyak kali saya cakap, kalau kita nak tengok pengajar kita ini macam pengajar oleh banyak ilmu, tidak mungkin. Sebab pengajian kita ada proses dari dalam, mengundang cahaya supaya masuk ke dalam. Mungkin saudara tidak ingat pelajaran yang lama-lama. Saya nak bagi tahu, scroll balik ya, flashback balik. Di dalam pengajar apa pun mesti ada formula. Dalam matematik pada formula, dalam fizik pada formula, dalam kaedah engineering pun ada formula. Macam juga formula Albert Einstein, kira. Baik, apabila kita nak mengundang kebaikan di dalam diri kita, ada satu proses navigator, ada satu proses yang menjadikan macam remote control yang ada dalam diri kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengubah kita menggunakan benda tu. Maka sebab itu kita proses kita daripada situ. Okey, sekali saya nak bawa dia punya kaedah dia. Apabila saudara nak menjadi orang yang baik, maka prosesnya ialah memperbaikkan seketul hati itu tadi. Kerana apa? Kerana semua mesej daripada Allah, semua mesej daripada langit akan masuk ke dalam hati. Maka proses dia ialah persiapkan benda itu dulu. Dengan cara melalui kaedah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kat sini saya bagi tahu ya. Baik. Kita baca Quran, Alif Lam Mim, zalikal kitabul la raiba fihi, hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib. Saudara sekalian, ayat pertama lagi dalam surah Al-Baqarah, ayat 1, Alif Lam Mim, wallahu a'lam bimakna. Zalikal kitab, Al-Quran ataupun perundangan Allah dari langit, la raiba fihi, tidak ada keraguan. Hudan lil muttaqin, memberi petunjuk kepada orang bertakwa. Apa dia tadi? Al-Quran. Maka Al-Quran tidak boleh digunakan oleh orang yang bukan Islam. Wa'imo dia nak sentuh ke, wa'imo dia nak baca ke, wa'imo dia nak pegang, tak boleh, kecuali memeluk agama Islam. Sebab apa? Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin, milik eksekutif orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Allazina yu'minuna bil ghaib. Apa dia ghaib? Apa dia benda ghaib ni apa? Inilah dia yang, kerana inilah Allah turun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi nak turun ajar berkenaan engineer, tidak perlu orang kafir lebih mahir bidang engineer. Kalau Nabi turun nak ajar bahagian peperangan, orang kafir lebih mahir bidang peperangan. Sebab itu urusan duniawi. Saudara, dalam peperangan Uhud, kekalahan di pihak tentera Islam disebabkan kebijaksanaan Khalid Ibn Walid. Ketika itu dia belum memeluk agama Islam. Dia menggunakan kaedah peperangan yang luar biasa sampai umat Islam menanggung kekalahan dalam peperangan Uhud. Nabi jumpa dengan dia, kan? Khalid hebat betul, bijak betul. Kalau dia masuk Islam lah, alangkah baiknya. Maka dia pergi jumpa dia, ya Khalid, mu wala mukanah, macam mana pun Nabi selalu sebut namamu. Ya kok? Ya. Baik Muhammad, ya. Besok aku jumpa, ya Khalid, Muhammad sangat sayang kepadamu. Akhir sekali Khalid memeluk agama. Kenapa? Kebijaksanaan Khalid, kecekapannya, kegagahannya luar biasa, memikat Nabi sallallahu alaihi
wasallam, walaupun dia bukan beragama Islam dan pernah mengalahkan tentera Islam dalam peperangan Uhud. Nak cerita Nabi punya nak kepada Khalid, nak kepada Sayyidina Umar, sampai doa sampai. Nampak? Kita tak nak peci orang lebih. Doa je peci kuat. Okey, al-ghaib ni apa dia? Benda yang tidak dapat dilihat dengan mata. Jadi 3 konsep al-ghaib. Yang pertama, ghaib dari segi pandangan mata. Ghaib dari segi pandangan pada diri sendiri, sendiri. Maka ini digelar rauha ni yang ada dalam diri kita. Yang tak nampak lah, yang nampak nama jasad. Ghaib pada alam, ghaib pada alam maya, ini digelar alam malakut. Ghaib di sisi Allah Subhanahu wa taala, ghaib di sisi zat Allah dan Allah Taala, ini digelar alam jabarut. Jadi ini semua saudara alam ghaib. Ini semua alam ghaib. Apa yang kita sedang belajar sekarang malam ini dan malam hari Selasa ialah berkenaan dengan hak ni. Ni dia. Berkenaan dengan alam ghaib dari dalam diri kita. Alam ghaib dari segi alam syahadat. Apa dia? Iaitu ada malaikat, ada alam barzakh, ada siratal mustaqim, ada azab kubur, ada munkar nakir, ada raqib atid dan sebagainya. Itu alam ghaib dari segi alam syahadat. Alam ghaib dari segi diri kita sendiri ialah berkenaan dengan alam ghaib pada pandangan diri sendiri, maka ini digelar sebagai alam rauhani. Iaitu alam yang tidak nampak, yang ada dalam diri kita sendiri. Baik, apa dia benda ni? Yang pertama digelar sebagai kalbu. Yang kedua digelar sebagai nafsu. Yang ketiga digelar sebagai akal. Ini benda-benda yang ada dalam diri kita, yang ada dalam diri kita. Yang keempat, saudara, yang paling luar biasa sekali, digelar sebagai roh. Di 4 perkara ini 4 basic besar lah. Kemudian pecah balik lah. Okey, yang pertama dalam diri kita yang kita tidak nampak, ada satu makhluk bernama kalbu. Ada satu makhluk bernama nafsu. Ada satu makhluk bernama akal, terletak di kepala. Yang putih-putih itu tu otak. Otak itu saudara dan berfikiran, bukan akal. Itu fikiran. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Itu fikiran adalah spesies yang diperlaku oleh makhluk bernama akal, nama fikiran. Adapun akal ini ialah cahaya nurun yang ditanam di dalam suaidah hati. Itu bergelar akal. Baik. Oleh sebab itu, maka benda-benda ni ada dalam diri kita, maka kena belajarlah. Kalbu ni apa? Kalbu ialah suatu ketul. Nabi ibaratkan bagai seketul daging. Ala inna fil jasadi mudghatun idza salaha jasadu kullu wa ya fasada jasadu kullu ala wahya qalbu. Jaga-jaga, dalam badan kamu ada seketul daging. Andai kata baik daging itu, baiklah seluruh badan kamu. Apabila jahat daging itu, jahatlah seluruh badan kamu. Ala wahyal qalbu. Maka kalbu ini, saudara-saudara, benda yang tersirat. Yang kita nampak tu bukan kalbu, itu jantung. Yang sekeping kat tepi dia tu, itu bukan kalbu, itu hati. Adapun kalbu ini, saudara, ialah suatu makrifat yang Allah hantar dari langit. Dia merupakan alam maknawi. Kalau kita kata seketul daging tu kalbu, saudara, lembu pun ada. Kalau kita kata seketul tu sebagai hati, saudara, buaya pun ada. Maka kalbu ialah suatu spesies yang datang dari langit, yang Allah hantar kepada dada manusia, bergelar qalbun. Itu dia. Tak nampaklah yang kita baca ni. Sebenarnya kalbu ni bukan hati. Bukan hati, satu benda yang berbentuk alam macam roh. Roh duduk kat mana roh? Nak cepat tak boleh kan? Okey, nafsu. Ada nafsu tak?
Ada kan? Kejap marah, kejap benci, kejap dendam, kejap nak marah orang. Itu nafsu lah. Okey, kalau kita tanya kita, nafsu duduk kat mana? Apa jawab? Apa jawab? Nafsu Ustaz, dia duduk kat atas punggung sikit. Belah atas punggung, dekat celah pusat. Ada? Itu gagak. Tak ada, sebab nafsu ni spesies makna maknawi, tetapi ada dalam badan. Namanya nafsu, namanya kalbu, namanya akid, namanya roh. Saudara, jadi benda-benda ni namanya alam ghaib. Jadi kalau tak belajar benda ni, bermakna kita tak belajar berkenaan dengan makhluk Allah yang bernama kalbu. Tak belajar makhluk Allah bernama nafsu. Tak belajar makhluk Allah bernama akid. Tak belajar makhluk Allah bernama roh. Maka bila tak belajar benda ni, saudara, namanya tidak faham ilmu tasawuf. Mari pula ustaz, Nabi tak ajar tasawuf, ulama tak ajar tasawuf, sahabat tak ajar tasawuf. Ni nak benda ni. Ustaz tu sudah kalau jumpa lah, masuk kat bawah pondok, tamak kat pokok pauh. Wali tu dia makan kenggor. Ni lah tasawufnya, iaitu belajar benda gaib. Fiqh belajar benda zahir, namanya fiqh. Orang kampung panggil ilmu zahir. Tasawuf ilmu batin. Sebab apa? Dia tak nampak alam maknawi. Kita panggil ilmu tasawuf. Tidak, Nabi tak ajar tasawuf. Apa ni benda? Ni benda. Ha. Kesian. Hari ni pula ceramah penjara. Allah. Hampa tahu tak? Kalau tak masuk penjara, tak boleh jadi PIM. Oh, tu dia. Bergelakok saya. Ni ceramah ni padu air kau. Oh, dah kejap je aku tumpah pula tu. Ibarat Allah. Sekejap ya. Belakang sana ada tong. Orang baliang sana, hang ni punya tak menolak. Dia perlukan kepada sedikit bantuan lah. Ada masuk dalam tabung sana. Mudah-mudahan kita dapat pahala Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Ibarat Allah. Orang sama ketubah balik. Dan lagi kapal dermo. Tak tahulah bila masa Jibril nak turun. Dan saya betul-betul nasib kurang baik betul. Kodak-kodak. Jadi nafsu. Apa dia nafsu? Saudara, nafsu ialah satu makhluk yang Allah pasang dalam diri kita sejak daripada azali lagi. Ni hak ni buat suku, saudara. Macam anasir kereta juga. Macam komponen kereta. Gearbox lain, enjin lain, spark plug lain, piston ring lain. Maka tu kita panggil komponen. Brake lain, tayar lain, steering lain. Maka nafsu ni merupakan komponen yang ada dalam diri manusia. Ketika Allah buat nafsu, saudara, nafsu ni bergelar hawa. Ketika Allah buat nafsu, saudara, dia tanya, dia letak kat depan makhluk Allah bernama nafsu. Dia panggil Hawa. Ya Hawa, man anta wa man ana. Dia tanya, mu siapa, aku siapa? Apa jawab nafsu? Amma anta wa anta, amma ana wa ana. Oh, tu dia. Mu aku. Oh, tu dia. Dia kata, oh, hebat. Tuhan dia lawan. Wahai malaikat aku, ambil makhluk ni, rendam dalam laut selama 70,000 tahun. Sebelum jadi bumi lagi. Rendam bergelegok laut. Oh, tu dia. Kemudian, ya malaikat aku, bawa mari sini, letak kat depan. Ya Hawa, man anta wa man ana. Senyap, marah sebab rendam. Allah Ta'ala kata, bergerak sungguh dia ni. Ambil benda ni, pasanglah badan kita. Lah ke mana kat aku? Kalau Tuhan dia lawan, apakah kita boleh jaga dia? Nabi Yusuf alaihissalam sedang dipenjara di dalam penjara Siti Zulaikha. Bergegar imannya ketika melihat wajah Siti Zulaikha yang cantik jelita tanpa pakaian. Biar ke ada suara dalam kecil, tak ada. Dalam sebuah penjara cermin. Maka ketika itu Nabi Yusuf angkat tangan ke langit. Apa dia angkat tangan lagi? Dia kata apa? Allahumma ya Tuhanku, kalau beginilah aku dalam penjara ini, wa ma ubaru nafsi, innan nafsa la'ammaratun bisu. Kalau beginilah Tuhanku, maka aku mohon masuk penjara lebih baik. Rabbi sijnu ahabbu ilayya
Kalau begini ya Tuhanku, aku rela masuk penjara. Pasal apa? Aku sudah tidak berjaya lagi menjaga keganasan nafsuku. Wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Maka makbul doa Nabi Yusuf alaihissalam. Maka Nabi Yusuf memang kena penjara 7 tahun. Ini Nabi Yusuf saudara sekalian. Kalau setakat Cik Yusuf, tak ada can lah lawan nafsu. Oleh sebab itu susahnya untuk didik makhluk bernama nafsu, maka Allah Subhanahu wa taala kirimkan makhluknya bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diproses, yang nafsunya sudah clean, kudus, sudah bersih, suci, tidak ada sedikit pun tergugak dengan hawa nafsu. Maka sebab itu Nabi bertindak, Nabi bercakap, Nabi memerintah, Nabi menasihat, tidak menggunakan nafsu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tetapi kita saudara sekalian, kita akan bertindak menggunakan hawa. Contoh ya. Contoh. Apabila kita melihat minyak naik, kita marah tak? Minyak naik, marah tak? Marah kan? Apa pasal marah? Susah. Sebab sepatutnya minyak RM10 kita kena habis 15, jadi payah. Maka nafsu tidak gemar apa? Payah. Maka oleh sebab itu kita marah. Maka marah itu keluar daripada nafsu. Tapi kalau bini kita tak tutup aurat, kita marah tak? Tak marah, malah kita beli bebek lagi sudah pakai. Sebab apa? Seronok dengan nafsu. Bang, nak ke mana bang? Nak mengaji, orang lain mengaji juga. Orang tak tak hari. Laki dia, okey lah ya. Nak ke mana? Just go. Okey, just go. Sebab apa? Sebab seronok nafsu. Boleh cuti belajar. Nafsu suka. Oleh sebab itu sudah kita bertindak sama ada marah ataupun suka berdasarkan nafsu. Kenapa kita buat demonstrasi? Sebab marah SPR, tipu pilihan raya. Itu sebab dia. Nabi marah kerana Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali sekalian, saya nak cerita kisah Sayyidina Ali. Hang dengar betul-betul. Bila Nabi kata Ali mau pergi lawan orang Quraisy ke Dabar, Ali pun pergi. Ya Muhammad, tak ada kau tua sikit. Nabi kata padang yang budak ni je. Ali pun cabut pedang dia bernama Zulfaqar. Seberat 4.8 kilogram. Pedang dia. Kita dah pedang berat tu dah naik bukit dari buat air berselok. Ni bawa pedang nak perang lagi. Dia perang dua, dia berasak panah pasir dan berakhir senali berada atas perut dan pedang dia berada di dadaku Quraisy. Orang Quraisy lah macam India lah. Nak lawan kau, nak lagi. Maka dia pun sebab dia tidak boleh melawan, dia ludah muka Ali. Dia ludah. Ludah marah atau tidak? Marah kan? Ali bangun secara sarung pedang. Balik ke kemah Rasulullah SAW. Sahabat tanya, ya Ali, bukankah kamu berpeluang untuk membunuhnya? Apa dia jawab? Aku tidak membunuhnya sebab ketika itu aku marah pasal kena ludah. Sebab itu hawa. Dia mesti bunuh kerana Allah. Ada satu orang yang mati syahid, saudara sekalian. Tercacak pedang di dada. Bila pergi sahabat-sahabat keliling tengok, alhamdulillah Rasulullah dia mati syahid dulu. Bila aku pula bila nak syahid, semua sekali menangis, terharu. Mari Rasulullah. Kenapa sahabat aku menangis? Menangis sebab dia mati dulu syahid, kita belum mati lagi ya Rasulullah. Rasulullah kata apa? Wahai sahabat-sahabatku, ni dan ni ahli neraka. Terkejut sahabat. Apa pasal dia ni ahli neraka sedangkan mati dalam medan peperangan? Maka sahabat tu, ya Rasulullah, bukankah dia sudah mati? Ya, tetapi dia mati kerana membunuh diri. Pasal apa bunuh diri? Dia tertusuk pedang, dia tak tahan sakit, dia todok pedang supaya cepat mati. Maka dia dikira mati membunuh diri. Sebab itu tidak ada benda yang mendapat pahala kalau bukan kerana Allah. Maka pengajian kita, baik semayang, baik kita bercakap, baik kita jaga anak, baik kita jaga isteri kita, semuanya biar berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kerana hawa.
Jangan kena hawa. Kalau kita kena hawa, cepat-cepat kita tarik balik. Sebab apa? Jangan bertindak kena hawa. Orang yang mengejar hawa saudara, dia tidak akan berjaya dan azab api neraka. Maka kerana itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam turun ke bumi supaya nak mengajar kita bagaimana nak berperang lawan hawa nafsu. Oh, leceh lah pergi mengaji kan asyik nafsu tak ada tajuk lain ke. Cerita kat tajuk pilihan raya sikit. Okey, bila balik situ peperangan saudara, sahabat-sahabat duduk menyandar kat tiang. Nabi kata, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Baliklah kita daripada peperangan kecil untuk berdepan dengan peperangan besar. Sahabat-sahabat tu cabut pedang, ya Rasulullah, ada perang lagi ke lepas ni? Ustaz kata, ya. Apa dia ya Rasulullah? Berperang melawan nafsu. Kalau setakat nak perang lawan aku dipakai pedang saja, tak payah turun Nabi pada Heraklius ya. Pada Heraklius saja, Heraklius kan. Herakal dalam bahasa Arab, Hercules dalam bahasa Arab putih. Tak payah belajar dengan Nabi, belajar dengan Hercules. Tetapi peperangan melawan hawa nafsu tidak ada orang yang dapat mengajar kita melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah pengajar kita luar biasa. Sebab kita nak didik supaya kita berjaya menawan nafsu kita sendiri. Kadang-kadang kita ujian anak kita, ujian isteri kita, ujian pekerjaan lah, memang kita tidak berjaya melawannya. Maka kita bila kita gagal lah. Maka sebab itu kata dia halangan, rintangan yang ini di antaranya qada dan qadar. Kita susah untuk menerima qada dan qadar. Nafsu lah tu. Maka sebab itulah dia ajar kita bagaimana nak melepasi qada dan qadar. Tajuk kita yang sedang bahas sekarang. Kes ni lah, ni kes yang nafsu ni tadi. Makhluk yang ada dalam diri kita bernama nafsu mengganas. Dia tidak suka susah, dia nak senang. Dia tak suka sakit, dia nak sihat. Dia tak suka miskin, dia nak kaya. Maka ketika itu kita tidak reda bila berdepan dengan kesusahan. Maka ketika itu maka mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis itu kemudian kata dia bergeraklah hati sedikit pun dia pada khabaran nafsu dan pergi datang nafsu ni tadi, keluar masuk. Maka betapa orang yang menjerit dan minta tolong, berteriak dan mengadu dan menyeru dengan wail. Bagaimana dengan orang menggunakan lidahnya? Seksonya patut minta 100, dapat 2 riyal. Tu dia. Aduh, minyak pula naik dengan lidah. Tidak reda menggunakan lidah. Saudara sekalian, kalau tak marah Ustaz, lagu mana Ustaz? Nyanyilah kita. Saudara, soal nyanyi, soal lain. Soalnya kalau dia mahal, tunggu dia murah. Buaya murah, mula tak ada pula kita sunat lembu sujud syukur. Saya minyak mahal, pandai pula kita bawa spanduk. Mana kita tidak balance. Sepatutnya semasa menikmat kita bersyukur. Semasa susah kita kena sabar. Ini tidak. Semasa nikmat buat McDonald je. Bila susah tu dia 5,000 berada di padang merdeka. Inilah dikatakan manusia. Sifat apa? Sifat nak marah lah kumpulan demonstrasinya pula. Bukan pasal marah, pasal bagaimana nak mencari keredaan Allah. Tengok wali dia, terdetik di hati sikit saja tanya Tuhan, ya Tuhanku, benar kau aku walimu? Dia kata benar. Kenapa aku yang kecil susah? Dia mau kelitah nak satu hadawan ni dia. Sekali lagi terdetik di hatimu, akan kucabut semua pakaian kenabianmu, walau dan nakapinar, dan aku campur dengan neraka. Tu dia. Sekali lagi Nabi Tuhan kata, la'in lajanna marfi maratan ukhra la usallibannaka saubatan nubuwah walau dan nakapinar. Sekali lagi mu terdetik, mu tak puas hati denganku, akan ku cabut baju kenabianmu dan akan ku campur mula neraka. Itu dia. Ni kita siap ke demonstrasi, sehari demonstrasi, marah sebab susah, marah sebab kita tidak dilayan. Nampak macam kita marah pada manusia. Saya nak tanya, siapa yang menguasai kodak iradat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur kalau nikmat, sabar kalau susah. Oh, ngaji tasawuf ni lemah ni. Bukan lemah, soalnya kita manusia, Tuhan minta kita reda. Kalau kita berdosa, kita reda dengan qada Tuhan tadi, dan kita kena bertabat. Bukan reda dengan dosa tu. Allah cipta satu makhluk bernama
dosa. Maka bila kita terlibat dengan dosa, maka kita prepare dengan taubat. Jangan pula kita marah pula, oh nasib saya kurang baik, pergi buat dosa pula. Jangan. Itu sudah berlalu, maka yang hari ini kita kena taubat. Berhenti buat dosa. Sebab apa saudara sekalian? Dosa itu sendiri datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala menimpa kita. Maka kita kena bersihkannya dengan taubat. Mesti sudah kata pula, oh tak Tuhan suruh kita buat dosa pula. Bukan Tuhan suruh, saudara. Cuba perhati sini ya. Okey, sekarang saya nak tanya, siapa yang buat nafsu? Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sifat nafsu? Di antaranya ialah ammarah. Apa sifat nafsu? Di antaranya lawamah. Apa sifat nafsu? Di antara mulahamah. Apa sifat nafsu? Di antara mutmainnah. Okey, seandainya kita berada di posisi ini, sudah pasti kita akan berbuat jahat. Sekarang nak tanya, siapa yang buat amarah ni? Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerja kita ialah reda untuk dibawa ke sungai Sel. Saya rasa boleh faham Mana reda untuk menerima rawatan. Ini payah nak faham, tukarlah Okey, sekarang kita menerima sakit bernama demam, sesemua. Sakit dalam siapa? Allah. Maka kita kena reda kedatangan sakit dan kita diminta bersabar dan kena jumpa doktor, minta ubat. Tetapi nak suruh demam ni tak boleh. Sebab ini qada dan qadar. Sama juga dengan dosa tadi. Dosa datang disebabkan amarah. Amarah siapa buat? Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita kena buat ialah, okey, tukar. Dah faham kan? Okey, sapu balik demam ni. Okey, sapu balik demam. Tukar amarah. Apabila kita mengidap penyakit bernama demam amarah, maka jumpa doktor. Doktor bernama Syekh apa-apalah, Syekh Mamat Maka Syekh Mamat kata mu kena puasa, mu kena taubat, mu kena makanan halal, mu kena belajar, jangan berhenti. Itu dia maknanya. Akhir sekali mu kena munajat. Maka inilah dikatakan berusaha untuk menolak qada yang buruk tadi. Tetapi kalau ditakdirkan kita ditukar oleh Allah naik kepada makam mutmainnah. Okey, kita dapat Allah Taala, kita puasa, kita belajar, kita berlatih, kita bersedekah banyak-banyak, kita berzikir banyak-banyak, kita bermurah hati, lembut semua, maka Allah tukar kepada mutmainnah. Apa berlaku? Seronok solat. Betul tak? Pemurah jiwa. Lepas tu mudah untuk membuat kebaikan. Lepas tu benci maksiat. Maka ketika ini kita kena bersyukur. Sebab apa? Mutmainnah ni pun datang daripada Allah. Yang amarah tadi pun datang daripada Allah. Begitu cara huraiannya. Tapi kalau kita kata, tuan-tuan dan puan-puan, minarok daripada Allah, semayang bergerak lagi tu. Minarok daripada Allah, jangan tak terima. Kita kena cerita kejahatan lahir daripada nafsu syahwat. Dan nafsu adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Buang kes. Ini hidup tak boleh baik ke Tuhan, tak baik, jahat pada kita. Yalah, kita tu siapa? Kita tu nak nafsu tu lah. Siapa buat nafsu? Allah. Lepas tu kenapa pula kita berkuasa penuh? Nafsu tak ada. Maka sebab itulah namanya reda dengan qada dan qadar. Kalau Allah qadakan kita memiliki sebuah nafsu bernama amarah, maka kita kena reda menerimanya tadi dan lakukan usaha untuk tukar kepada lawamah. Andai kata kita sudah memiliki nafsu lawamah, kita kena reda dan tingkatkan supaya dapat mulahamah. Reda dengan kesusahan tadi, maka Allah akan tukarkan kepada mutmainnah. Maka ketika itu kita kena bersyukur. Situ duduk, bukan kata jahat daripada Allah, baik daripada Allah. Bunyi macam tak boleh benar dah. Jahat lahir daripada nafsu yang jahat, dan nafsu dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu ada taubat.
Sebab itu ada taubat. Kalau kita sendiri, siapa yang kuasai kita? Bukankah kita belajar sifat 20? Kuasa, kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lawannya lemah. Kita lemah. Bila lemah tu kita terlibat dengan dosa, terlibat dengan kelalaian, terlibat dengan maksiat, terlibat dengan kejahilan. Maka semua kelemahan tadi kita letak kepada Allah yang ada kekuatan. Kalau kita terlibat dengan kejahilan, kita sapu dengan pelajaran, belajar. Kalau kita terlibat dengan dosa, kita sapu dengan taubat. Kalau kita terlibat dengan kelalaian, kita sapu dengan berzikir. Begitulah seterusnya. Sebab kita melawan kekuasaan Allah. Kalau kita terlibat dengan apa? Terlibat dengan tercelupar lidah, tarik balik istighfar kepada Allah. Begitu. Sebab kita makhluk yang lemah. Tapi kalau kita sombong, maka di situlah letaknya dosa. Kita masuk neraka, manusia akan masuk neraka. Manusia akan kemurkaan Allah bukan kerana dosa. Manusia masuk neraka bukan kerana dosa, tetapi kerana tidak bertaubat. Kerana tidak bertaubat. Dia dosa itu hak dia, tapi taubat milik Allah. Pelagor waktu bersih. Macam tu. Kenapa kain kotor? Sebab tidak dibasuh. Maka kalau kotor, basuhlah. Ni kotor, pun tahu kamu beraya. Ni kain sudah kotor, buang. Bila akan datang, buang kain kotor, tukar kain bersih. Dia kotor balik. Maka kotor, cara dia basuh. Tak elok dengan tak bersih dengan sabun beri, basuh dengan sabun daya. Begitu juga kita. Tak cukup satu hari, dua hari. Cukup sekali, dua kali. Bersih dah dia. Kotor balik, bersih, basuh balik. Okey. Kemudian kata dia, kalau ia bagaimana dengan kita dengan menjerit, minta tolong, berteriak, mengadu dan menjerit dengan wahai, celaka aku miskin, celaka jahat, celaka kalah aku, natang tu tipu macam-macam. Dan mengatakan suaranya daripada hukum Tuhannya, menguatkan suaranya dengan tidak puas hatikan kepada hukum Tuhannya atas perhimpunan orang banyak, beramai-ramai tunjuk perasaan tidak puas hati yang tadi dengan hukum yang berlaku, dan mengambil pula akan bertolongan dengan taulat, ajak orang pula tak puas hati sore, ajak ramai-ramai. Sampailah 300,000 puas hati. Kalau boleh bukan goncang dunia ni, nak royak tak puas hati tadi. Nak royak tak puas hati itu, tak puas hati seorang panggil ramai. Perhimpunan orang banyak, dan mengambil pula akan bertolongan dan taulan. Tak puas hati, ajak orang lagi nak tunjuk perasaan yang dia tak puas hati yang kodok yang berlaku. Secara nampak macam daripada manusia, tetapi hakikatnya daripada Allah. Saudara Ahmad bin Nadir, ketika mana dia dijatuhkan hukuman bunuh oleh raja yang bernama Al-Wazi, maka dalam perjalanannya anak murid dia kata, wahai tuan guruku, kenapa kamu berdiam diri? Berdoalah kepada Allah supaya menjahanamkan raja yang zalim ini. Apa jawab dia? Dia pusing ke belakang. Wahai anak muridku, kata dia, sepatutnya kamu berterima kasih kerana aku sedang menuju ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun aku berdoa untuk mengalihkan bala bunuh ini, bermakna aku minta Tuhan mengubah tulisan di Lauh Mahfuz. Kalau ada nasibku mati di tangannya, dia tetap berlaku. Dia baca satu ayat Quran, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Maka dia terus pergi dan dia mati, dibunuh oleh Al-Wasi, dan kepalanya digantung di simpang 4 selama beberapa bulan, dan akhir sekali lidahnya membaca Al-Quran dan darahnya menitik ke bumi, dan darah itu menulis ayat Al-Quran. Maka sampai kepada Al-Muqtasim, melihat yang luar biasa ini, bertaubat selama 7 hari 7 malam, meraung, neraka mana aku nak masuk, ya Allah, dan meninggal dunia. Akhir sekali, selepas itu maka tidak ada lagi pembunuhan kepada alim ulama di zaman itu. Ini saudara, penghujung fahaman Mu'tazilah yang dipegang oleh Khalifah Al-Wasi. Selepas itu maka berleluasalah pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Ini punca berakhirnya fahaman Mu'tazilah yang berpendapat Al-Quran itu hadis. Sampai kepada kita sekarang sudah tidak ada lagi, sudah steady dengan Ahlussunnah
wal Jamaah. Dan pengajian itu kita belajar hari Rabu malam Khamis. Itu berkenaan dengan tauhid, ini berkenaan dengan tasawuf lagi. Okey, kemudian kata dia dengan pertolongan mengajak orang lain atau lain, dan ia bagi benci nak tunjuk tak suka tadi sekali, maka betapa bagi orang yang nyata daripada benci atas Allah Ta'ala sekalian umurnya. Bagaimana kalau kita benci ni setiap hari sepanjang umur tak setuju dengan Tuhan. Dan bagi orang yang mengadu kepadanya, maka betapa bagi orang yang mengadu kepada lain daripada Allah. Dah lah tak puas hati, suruh manusia tu tolong pula, dan meletakkan kesalahan itu pada manusia pula. Saudara, Nabi Ibrahim AS ketika mana berada di udara, malaikat tanya, nak sapu api ke tidak? Dia kata apa? Kalau ini yang Allah redha, maka aku boleh redha. Saudara, bukan senang nak capai taraf redha. Nabi SAW dibaling oleh orang-orang Taif, habis kaki-kaki luka. Bila Jibril datang, ya Muhammad, nak kau tidak aku sapu semua orang Taif ni? Nabi kata apa? Kalau ini Allah mahu, aku redha. Cuba kita nak tak lagu tu jadi semacam itu? Tak ada, sebab kita tidak mencapai makam redha, sebab kita dikuasai oleh nafsu. Nabi dak ma yantiqu anil hawa in wa illa wahyu yuha. Dia sentiasa di bawah wahyu Allah. Dia tidak guna hawa dalam bercakap, dalam memimpin, dalam bertindak. Kita semua guna hawa secara baik kita dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan kawan-kawan, macam-macam lah. Melanggar etika nafsu saja kita marah. Setuju dengan nafsu kita suka. Sebab kita bertindak menggunakan hawa. Kalau anak kita tak pergi sekolah, punya kita marah, bangun sekolah, bukan apa, cikgu marah. Tapi kalau anak tak semayang subuh, tak ada apa-apa. Sebab apa? Marah dan suka kita berdasarkan hawa. Kita kejut anak, salah dah. Bangun sekolah, bangun sekolah. Apa salahnya? Bangun subuh. Bangun subuh. Ni tak bangun sekolah. Akhir sekali sekolah menjadi Tuhan. Sebab tu serah hari ni budak-budak takut ke cikgu pada mak pak. Mak pak dengan cikgu takut ke cikgu. Sebab mak pak ajar dia suka takut ke cikgu. Kita sekolah habis dah kita sekolah. Menjadi marah cikgu lah tu. Akhir sekali budak letak kepala dia cikgu sebagai puncuk ketakutan dia. Dengar cikgu marah, saudara. Mak, cikgu nak hari ni bawa susu seteng. Mak nak cari mana susu? Cari. Tu dia. Mak dia pun nak cari susu. Mana ada buta. Tetapi oleh sebab takut ke cikgu, maka mak kena cari. Siapa ajak? Mak juga. Mak juga ajak. Supaya anak dia jadi berkah tinggi, taat ke cikgu. Tidak pernah ajar taat kepada Allah. Ni orang lain lah. Tidak pernah ajar mak dia, anak dia taat kepada Allah. Sebab itu saudara orang kampung, pokok apa kita ni? Benci sekali, maka betapa orang benci seumur hidupnya mengadu kepadanya, maka betapa bagi orang mengadu kepada yang lain daripada Allah Ta'ala. Kami berlindung dengan Allah daripada kejahatan diri kami. Ni dia nafsu tadi, nafsu jahat tadi. Kami berlindung daripada nafsu kami dan jahat amal kami. Bila sudah mengikut nafsu, maka amal pun jahat. Dan kami pohonkan dia bahawa dimaafkan daripada kami kerana mengikut hawa nafsu tadi. Kenapa boleh bertaubat? Kenapa boleh meminta ampun kepada Allah? Sebab nafsu ni Allah yang buat. Takkan dia buat, takkan dia tak minta ampun, dia tak bagi. Mak suruh anak pergi kedai, tiba-tiba tersepak batu jatuh, takkan nak marah pula? Dia juga suruh pergi. Macam tu ya, contohnya lah. Dan mengampunkan bagi kami kejahatan adab. Apa adab? Iaitu tidak boleh redha dengan ketentuan dia. Itu dia panggil adab. Di dalam ilmu tasawuf dia panggil adab. Di dalam fiqh dia panggil dosa. Dan baikkan kami dengan elok tilikkan. Maknanya pancarkan ke dalam dada kami pandangan yang luas, tembus. Mana nampak apa kesalahan dan apa yang tidak baik. Maka bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Arhamar Rahimin. Dia maha pengasih sayang. Sebab itu saudara, dalam urusan kita dengan Allah, jangan kecewa. Kalau kita jahil, teruskan belajar. Kalau kita bersalah, bawa bertabat. Allah masukkan ke dalam syurga bukan pasal banyak ilmu, tetapi sebab banyak tawaduk, merendah diri.
Sebab Allah jadikan kita caranya ialah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau kita berjaya meletakkan diri sebagai hamba, jahil macam mana masuk syurga. Tetapi kalau kita tidak berjaya meletakkan kita sebagai hamba, alim macam mana pun masuk neraka. Jaga dua ni pemila. Jaga ya. Sebab apa? Dia tidak reda. Maka jika ditanyai orang, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ya Allah ya qahhar sabaina rahim. Iftah alaina wa ala zurriyyatina futuhal arifin. Wa sallallahu ala Muhammad wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada soalan dia spesies daripada langit dia panggil alam maknawi, alam malakut, alam rohani dia panggil. Macam kita sekarang di dunia ni kita panggil alam asbab, alam jasad, alam zahir. Boleh semua alam rohani lah.